Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita akan sambung belajar bagi bab 3 rumus algebra bagi bahagian menukar perkara rumus. Okey, anak-anak pelajar boleh buka buku teks tingkatan 2 muka surat 46. Okey, seperti yang anda semua telah ketahui, okey, bagi bab 3 ni dia ada 3 bahagian, iaitu membentuk rumus, menukar perkara rumus dan menentukan nilai suatu pemboleh ubah. Jadi untuk hari ini, cikgu akan ajar bahagian yang kedua, iaitu menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Katakan ada sebuah segi empat tepat dengan panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L. Okay, sebelum ni kita dah belajar macam mana nak membentuk rumus. Okey. Jadi, untuk mencari rumus luas bagi luas segi empat tepat ialah panjang darab dengan lebar. Iaitu L besar ialah luas sama dengan P kecil adalah panjang darab dengan L kecil adalah lebar. Okey. Daripada formula ini ataupun daripada rumus algebra ini, kita boleh olah untuk menjawab pelbagai jenis soalan. Contohnya soalan 1 dia suruh cari lebar. Okey, lebar ialah L kecil. Okey. Jadi, bila kita nak cari L kecil ataupun lebar, kita mesti jadikan dia sebagai perkara rumus. Bermaksud kalau kita tengok bagi setiap rumus algebra dia ada dua bahagian. Dipisahkan oleh sama dengan. Sebelah kiri adalah luas dan sebelah kanan adalah P darab L, panjang darab lebar. Ingat balik, untuk menjadikan ia perkara rumus, jadi dia mesti berada seorang diri atau single di bahagian dia. Okey. Sebelah kiri, sebelah kanan ni kita ada P darab L. Sedangkan kita nak cari lebar, iaitu L kecil. Maka apa perlu kita buat? P ni kita perlu pindahkan ke sebelah. Asalnya dia adalah P darab. Okey, bermakna dia adalah darab. Bila kita pindah dia akan jadi bahagi. Maka L kecil bersamaan dengan luas L besar per dengan panjang P kecil. Faham? Okey. Kita tengok contoh soalan yang kedua, iaitu cari panjang. Daripada formula yang sama, soalan suruh cari panjang, iaitu P. Ingat, P mesti dijadikan perkara rumus, dia mesti duduk sorang-sorang. Jadi apa perlu buat? Okay. L ni kita perlu pindahkan ke sebelah. Asalnya darab, dia akan jadi bahagi. Maka P bersamaan dengan L bahagi L, iaitu panjang sama dengan L luas bahagi dengan L lebar. Faham? Okey, kita teruskan kepada contoh seterusnya. Kita tengok contoh 2. Katakan M bersamaan 5 tambah K. Okey, ini adalah rumus algebranya. Soalannya adalah ungkapkan K sebagai perkara rumus. Ingat, pecahkan dua bahagian ni pada sama dengan, okey, sebelah kiri ada M, sebelah kanan ada 5 tambah K. Jadi K ni kita nak cari. K adalah perkara rumus. Maka apa perlu kita buat? 5, asalnya 5 adalah positif. Okay, kita kena pindahkan ke sebelah. Daripada positif, dia akan jadi negatif. Maka K bersamaan dengan M tolak 5. Ingat, jangan ambil 5 tolak M. Okay. 5 kita pindah ke sebelah. Jadi kita mesti baca yang asal. Okay. Pada rumah asal ni apa yang ada? M. Jadi baca M dulu. M tolak 5. Okay. Ingat, K bersamaan M tolak 5. Kita tengok contoh 3. Katakan H bersamaan 5S tolak P. Apa soalan dia? Ungkapkan S sebagai perkara rumus. Okay. Ingat, sebelah kiri ada H, sebelah kanan ada 5S tolak P. Jadi, apa perlu kita buat? Kita nak S. Okay. Pindahkan negatif P. Sebab apa kita ambil negatif? Supaya bila kita pindah, kita tak keliru.
Okey, bulatkan sekali dengan negatif. Okey. Jadi negatif P dipindahkan ke sebelah, dia akan jadi positif. Maka 5S bersamaan dengan H tambah P. Okay? 5S bersamaan dengan H tambah P. Dah selesai? Belum. Okay? Sebab soalan dia nak S sahaja sebagai perkara rumus. Sedangkan kita masih ada nombor 5 dengan S. Jadi apa perlu kita buat? 5 ni adalah 5 darab S. Jadi 5 kita pindahkan ke sebelah menjadi bahagi. So, S bersamaan dengan ambil semua ni bahagi 5. H tambah P bahagi 5. Faham? Okay. Contoh 4. A bersamaan dengan C tambah B per 4. Ungkapkan B sebagai perkara rumus. Okay. B dia ada bahagi dengan 4. Jadi jangan asingkan. Okay. Kekalkan B bahagi 4. B per 4 kekalkan. Kita hanya pindahkan C. Jom kita tengok. Okey, C adalah positif. Kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi negatif. Okey. So, B per 4 sama dengan A tolak C. B per 4 sama dengan A tolak C. Dah selesai? Belum. Okey, sebab kita nak B saja. Ingat, yang ni B adalah untuk yang ni kita belum selesai sebab B bahagi 4. Jadi B bahagi 4, apa perlu kita buat? 4 ni bahagi tadi kan? Okey, 4 kita pindahkan ke sebelah, daripada bahagi dia akan jadi darab. So B bersamaan dengan urungkan semua ni, A tolak C darabkan dengan 4. So B sama dengan A tolak C dalam kurungan darabkan dengan 4. Okey. Faham? Kita teruskan kepada contoh yang ke-5. Okey, K bersamaan dengan punca kuasa M. Soalan adalah ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okey, M. Kiri dan kanan sama. Dia hanya ada satu sebutan sahaja. Jadi apa perlu kita buat? Cuma M ni dia adalah punca kuasa 2. Jadi penyelesaiannya, maka punca kuasa M sama dengan K. Punca kuasa ni macam mana kita nak matikan? Kita kena kuasa 2 kan dia. Bila sebelah kiri kuasa 2, kanan pun kuasa 2. Jadi boleh matikan. So, M bersamaan K kuasa 2. Boleh ikut? Okay. Kita teruskan contoh 6. H kuasa 2 bersamaan dengan S. Dia suruh ungkapkan H sebagai perkara rumus. Soalan adalah H kuasa 2. Kita nak H sahaja. Jadi kuasa 2, kalau kita nak matikan dia, kita kena punca kuasa 2 dan dia. Okay. Kita tengok penyelesaian dia. Maka H kuasa 2 bersamaan dengan S. Okay, sebelah kiri kita punca kuasa 2 kan. Kedua-dua belah. Jadi yang ni kita boleh potong. Okay. Jadi H bersamaan dengan punca kuasa 2 S. Ha? Okay. Kita pergi pada contoh 7. A bersamaan dengan C tambah 5 per B kuasa 2. Angkatkan B sebagai perkara rumus. Jangan takut. Okay. B yang ni betul. B adalah dalam bentuk pecahan. 5 per B kuasa 2. Jadi pecahan ni kita kekalkan dulu. Jangan usik dia. Yang kita perlu usik ialah sebutan yang depan C. Okey, C kita akan pindah dulu. Jom kita tengok macam mana penyelesaian dia. Okey, maka 5 per B kuasa 2 kekalkan. Okey, C adalah positif. Bila pindah dia akan jadi negatif. So, A tolak C. So, 5 per B kuasa 2 sama dengan A tolak C. Tukarkan saja. Okey, B kuasa 2 tukar tempat dengan A tolak C. So, B kuasa 2 dah naik atas sama dengan 5 per A tolak C. So, ingat bila kuasa 2, macam soalan sebelum ni, bila kuasa 2 kita puncakan dia. Okey, punca kuasa 2 kan dia. Okey,
punca kuasa 2 kan sebelah kiri dan punca kuasa 2 kan sebelah kanan, maka kuasa 2 dan punca kuasa 2 boleh mati. So dia ada tinggal D bersamaan dengan punca kuasa 2 5/A tolak D. Okey, cikgu harap semua boleh faham. Okey, jadi itu ada 7 contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, sekarang kita pergi kepada latihan. Kita tengok latihan 1. Bagi yang mudah saja dulu. Okey, Q bersamaan dengan 12 tambah R. Ungkapkan R sebagai perkara rumus. Okey, cuba selesaikan. Cikgu bagi masa 1 minit. Ingat, ungkapkan R sebagai perkara rumus. Jadi R ni kena ada sorang-sorang. Dia kena duduk sorang diri. Jadi anak-anak pelajar perlu pindahkan 12 ni, pindahkan ke sebelah. Okey, Q bersamaan 12 tambah R. Okey, jadikan R sebagai perkara rumus. Dah selesai? Okay, jom kita tengok jawapannya. Okay, kita pindahkan 12 ke sebelah. Asalnya positif, dia jadi negatif. So, maka R bersamaan dengan Q tolak 12. Jawapan anda betul? Tahniah kepada yang berjaya. Okey, kita teruskan kepada soalan latihan 2. 2W bersamaan dengan 2 tambah V. Ungkapkan V sebagai perkara rumus. Sama juga, simple saja. Okey, cuba selesaikan. Ingat, V sebagai perkara rumus. Kita nak V. Okey, jadi apa perlu pindahkan? Okey, berjaya selesaikan? Kita tengok jawapannya. Maka, okey, nombor 2 ni kita nak pindahkan ke sebelah. 2 positif dia akan jadi negatif. Okey, maka V bersamaan dengan 2W tolak 2. Betul jawapan anda? Tahniah. Kita teruskan kepada latihan 3. K sama dengan J tambah D per 14. Ungkapkan D sebagai perkara rumus. Ingat, bila ada je pecahan, pecahan kekalkan dahulu. Okey, pindah sebutan yang lain. Pindahkan J dulu. Cuba selesaikan. Okay, yang ni cikgu bagi masa lama sikit. Okay, sebab dia ada beberapa step untuk jadikan D sebagai perkara rumus. Cuba selesaikan. Mudah saja, ingat balik apa perlu buat. Okay. Kalau asalnya dia positif, bila pindah jadi apa. Okay, kalau asalnya dia bahagi, bila pindah dia jadi apa. Okay, teruskan usaha anda. 1 minit lagi. Teruskan usaha. Orang yang berusaha pasti berjaya. Okey, dah selesai? Jom kita tengok jawapannya. Okey. Mula-mula apa perlu kita buat? Ingat, J positif, kita pindahkan ke sebelah menjadi negatif. Maka D per 14 sama dengan K tolak J. D per 14 sama dengan K tolak J. Okey, ini belum selesai. Selesaikan dia biar sampai dia jadi D saja. So, D bahagi 14. Bahagi 14. Bahagi, pindah, dia akan jadi. Ya, darab. Betul. Pandai. Okey, 14 pindah ke sebelah. Dia akan jadi darab. So, D bersamaan dengan, urungkan semua yang dah ada kat sebelah ni. K tolak J. Darabkan dengan 14. Tahniah pada anak-anak pelajar yang berjaya menjawab 3 soalan latihan ini dengan betul. Okey, tahniah. Okay. Sebagai
soalan pengukuhan. Okey, untuk mengukuhkan lagi kefahaman anak-anak murid semua, okey, pastikan anda membuat latihan. Jadi jom kita tengok latihan buku teks dahulu. Okey, dalam buku teks soalan menjana kecemerlangan soalan 2. Okey, arahannya adalah latihan ni di muka surat 51, jawab semua soalan di dalam buku latihan atau kertas kosong. Mesti anak-anak pelajar terfikir, kenapa cikgu tak bagi soalan jom cuba ya? Ingat balik, dalam video sebelum ni, cikgu dah bagi latihan jom cuba untuk menukar perkara rumus. Saja je, walaupun anda belum belajar, cikgu saja nak menguji macam mana tahap kefahaman dan kebolehan anak pelajar untuk belajar sendiri di rumah. Okey, tahniah kepada yang dah berjaya menjawab soalan latihan dalam video sebelum ni. Okey, jadi untuk hari ini, tambahkan pengetahuan anda, cuba jawab soalan menjana kecemerlangan soalan 2. Okey, ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Okey, ingat balik ni, imbas kembali, boleh rujuk buku teks. Okey, kena ingat dan bila pindah tu. Okey. Kepada pelajar yang dah beli buku kerja dengan cikgu, boleh buat latihan dalam buku A, part 3 juga. Okey, kejap cikgu tengok buku surat berapa. Okey, buku A. Buku A, okey, buku A. Bab 3. Cikgu nak tengok. Okey, bab 3. Okey, muka surat 13 dan 14. Okey, soalan muka surat 13, soalan 2. Dia ada A, B dan belakang tu ada C dan D. Okey, boleh cuba. Okey, setelah selesai semua latihan, sila ambil gambar latihan yang telah dibuat dan hantar personal message ke WhatsApp cikgu untuk disemak. Okey, jadi good luck and all the best to you. Okey, sekian sahaja pembelajaran untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Good luck and all the best.